Tangkas bersenjata, bijak laksmana, rakan nan jauh, erat sepakat, rakyat sejahtera, maju laksana, eratkan hubungan, mengharap berkat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga kita berkumpul di dalam talian yang barokah ini untuk menghadiri sebuah madrasah ilmu kerana para malaikat melebarkan sayapnya agar kita terus dipayungi lembayung rahmatnya. Hujan emas perak di negeri orang, hujan keris lembing di negeri sendiri. Baik juga di negeri sendiri kerana hujan panas permainan hati, susah senang permainan hidup. Hadirin, daripada kata-kata yang telah dilontarkan tadi, izharlah bahawa meskipun negara kita mempunyai kekurangan, tipis kelompongan dan kecil kekhilafan, namun sebagai seorang warga negara yang cinta, sayang dan patuh kepada negara, kita sewajarnya mempertahankan maruah negara yang pernah dipijak henyak ketika zaman penjajahan Jepun dan British jika kita imbas kembali secara silam. Tersingkap makna daripada ungkapan tersirat itu tadi, kami seakan-akan terpanggil untuk membicarakan sebuah forum yang bertajuk isu penyebaran berita palsu secara berleluasa dalam media sosial yang menimpa masyarakat umum dan jalan penyelesaian yang kreatif. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai tajuk ini, elok sekali saya memperkenalkan rakan panel yang terpilih berdasarkan kepribadian, kepimpinan dan kecemerlangan akademik mereka. Orang kata, tak kenal maka tak cinta, dah kenal jangan pula jatuh cinta kerana saya telah berpunya hanya Tuhan yang Esa. Nama diberi Nur Atikah binti Madiham selaku moderator anda pada hari ini. Seterusnya, ahli panel kita yang pertama, satu-satunya bunga yang cukup cantik pada hari ini, iaitu Saudari Nur Hanif Naziha binti Azmi selaku pengerusi Kelab Rakan Siswa Peringkat Kebangsaan. Nampak serius ya muka saudari? Apakah saudari telah bersedia untuk meneruskan diskusi kita pada hari ini? Ya, sudah bersedia. Panel kita yang kedua begitu ayu dan lembut orangnya ialah Saudari Nur Syafiqah binti Abdul Rahim selaku Setiausaha Organisasi Pembangunan Multimedia Sains Manusia. Apa khabar saudari? Dan yang terakhir, ahli panel kita yang ketiga begitu bersemangat orangnya iaitu Saudari Auni Bahirah binti Zaidi selaku Pegawai Sumber Manusia Peringkat Negeri. Apa khabar saudari? Alhamdulillah khabar baik. Alhamdulillah. Kita telah pun masak dengan konsep ataupun yang dimaksudkan dengan media sosial. Namun, saya yakin masih ramai yang belum menghayati konsep ini dengan sewajarnya. Jika kita lihat isu media sosial yang berlaku ataupun yang semakin hangat diperkatakan oleh semua masyarakat, iaitu yang dijadikan satu platform utama yang canggih bagi kehidupan manusia. Media sosial juga menjadi fungsi yang berguna melalui peredaran zaman, dan zaman itu juga mampu melalaikan ataupun mempengaruhi generasi anak muda sama ada dengan perkara yang boleh membawa kepada perkara positif ataupun negatif. Untuk itu, media sosial secara tidak langsung sedikit sebanyak telah menjadi satu halangan atau satu cabaran bagi sempadan dalam pembentukan masyarakat dalam pembangunan media sosial secara dalam penggunaan media sosial secara bijak dan cemerlang. Tanpa melengahkan masa, saya terus membuka tirai pusingan forum kita pada hari ini. Baiklah Saudari Naziha, adakah menyiasat kesahihan sesuatu maklumat benar atau salah, ataupun yang dikatakan membandingkan berita yang disampaikan benar atau salah ini boleh membantu kepada isu menyelesaikan penyebaran berita palsu ini? Silakan saudari. Okey,
Terima kasih kepada moderator yang manis lagi menawan. Soalan yang diajukan kepada saya sangatlah menarik untuk dikupaskan dalam tajuk ini. Ya, boleh. Antara kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang pertama yang dapat saya kongsikan ialah dengan menyiasat dahulu kesahihan sesuatu maklumat benar atau salah dan menyemak sumber-sumber dari maklumat tersebut. Allah memerintahkan supaya menyelidik serta mendapat kebenaran disampaikan oleh seseorang untuk mengelakkan daripada terjadinya perkara yang tidak diingini. Allah menjelaskan perkara ini di dalam Al-Quran, firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah kebenarannya. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jika berita tersebut diperolehi melalui grup chat seperti WhatsApp, Instagram, Telegram dan sebagainya, hendaklah dipastikan dahulu sumber maklumat tersebut. Seperti contoh, dalam isu berkaitan dengan COVID-19, sumber rujukan yang diyakini kesahihannya adalah melalui laman portal rasmi seperti KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Menteri Keselamatan Negara, MKN dan Ketua Pengarah Kesihatan. Sehubungan dengan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga telah menyediakan satu portal iaitu sebenarnya.my yang berfungsi untuk menangani penyebaran berita palsu di media sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan maklumat yang disebarkan adalah benar dan tidak mengelirukan. Sikap sebagai seorang pengguna juga penting dalam usaha untuk mengelakkan daripada berkongsi sebarang berita palsu. Dalam hal ini juga, kita sebagai pengguna media sosial ni perlu berhati-hati dalam mengenal pasti dan menyebarkan sebarang maklumat yang diperoleh. Terdapat juga golongan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan yang dialami oleh rakyat Malaysia sekarang, iaitu scammer. Scammer ni didapati turut menyebarkan berita palsu menggunakan emosi dan meraih simpati masyarakat untuk mendapatkan wang dengan mudah. Disebabkan isu seperti inilah banyak kesan negatif seperti fobia untuk menderma. Begitu juga bagi golongan yang betul-betul memerlukan sumbangan apabila tidak sampai seperti yang dijanjikan. Justru itu, jika kita ingin melakukan derma, perlulah melalui saluran yang betul agar sumbangan tersebut sampai ke tangan yang memerlukan. Baiklah, terima kasih Saudari Naziha. Kini saya telah yakin bahawa seisi rakan-rakan yang berada dalam talian ini telah pun jelas akan hujah yang diberikan sebentar tadi. Namun, para hadirin, mengapa isu ini masih belum difahami ataupun dijelaskan dengan lebih mendalam jika fahaman rakyat belum ataupun masih belum cukup dari segi pemikiran yang mantap dan radikal. Jadi, Saudari Syafiqah, saya ingin bertanya, adakah ibu bapa memainkan peranan untuk memantau anak-anak dalam menerima berita-berita yang meragukan, ataupun pihak yang berkuasa perlu menjalankan orang kata satu kempen cara menyebarkan berita sahih menggunakan media sosial dengan betul? Bolehkah saudari terangkan lebih jelas yang berkaitan jalan ataupun cara penyelesaian dengan soalan ini? Silakan saudari. Baiklah saudari moderator, terima kasih atas soalan yang diberikan. Bagi pendapat saya, di mana peranan ibu bapa dan juga pihak kuasa ni amat penting lah. So jadi sebelum tu saya nak jelaskan, iaitu berkaitan dengan apa yang kita kena lakukan bila kita terima suatu berita daripada sumber-sumber luar. Dan di mana dalam Al-Quran ada terkandung akhlak dan prinsip yang terkandung dalam Al-Quran, ianya mengajar manusia untuk sentiasa bersangka baik dan tak terburu-buru dalam membuat kesimpulan ataupun keputusan dalam satu berita yang diterima. Sebagai contoh yang saya nak berikan, iaitu
kalau kita tengok pada masa kini ada isu di mana pendakwah terlibat dalam kes amal seksual. Ahli politik Malaysia daripada parti-parti yang tertentu terlibat dalam kes rasuah. So bila kita terima berita-berita tu dan terus percaya sebulat-bulatnya tanpa bukti-bukti yang kukuh yang menyokong berita tu, jadi benda tu sepatutnya dielakkan. Kita tak boleh percaya sebulat-bulatnya. Jangan terburu-burulah dalam buat kesimpulan dalam suatu berita. Okey. Jadi mana ada satu hadis daripada Rasulullah SAW, mana hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, di mana jauhilah daripada berprasangka buruk, sebab kerana prasangka buruk ni merupakan dusta yang besar. Dan janganlah melihat kesalahan orang lain, dan jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah saling membenci, dan janganlah memutuskan hubungan persaudaraan. Akan tetapi jadilah kamu semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Okey, seperti yang ditanyakan oleh pihak moderator tadi, di mana ibu bapa ni adakah ibu bapa ni memainkan peranan ataupun tidak? Okey, bagi saya ibu bapa ni dia memang satu model yang berperanan untuk memantau anak-anak ni dalam sebuah keluarga lah, untuk keluarga. Di mana ibu bapa ni dia kena memantau anak-anak dalam menerima berita daripada luar, sumber-sumber luar. Contohnya, sebagai contoh, dia terima daripada Facebook, WhatsApp, YouTube, sama ada berita tu dalam bentuk daripada media sosial, dalam bentuk tulisan ataupun video. So sebagai ibu bapa dia kena titik beratkan lah antara apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa kepada anak-anak ni, berperanan untuk kepada anak-anak ni, di mana ibu bapa ni dia boleh terangkan kepada anak-anak mereka apa yang perlu dielakkan apabila menerima sesuatu berita daripada sumber-sumber luar, daripada media sosial lah. So antara perkara yang boleh jelaskan kepada anak-anak tu, mana ibu bapa ni kena jelaskanlah kepada anak-anak tu sama ada berita tu bila terima berita tu, kita kena selidiklah sama ada berita tu betul ataupun tidak. Ataupun bila pesanlah kepada anak tu, kalau terima berita, tanya kepada ibu bapa mereka sama ada benda ni, berita yang dia terima ni sahih ataupun tidak, betul ataupun tidak. So selain tu ibu bapa juga kenalah pesan kepada mereka, di mana kalaulah anak-anak ni terima berita daripada luar, contohnya daripada aplikasi WhatsApp, di mana ada satu, kalau perasan kebiasaannya orang lain dia forward daripada grup lain, maksudnya adalah title ke atas forward yang sudah banyak dimajukan kepada grup-grup lain. So pesan dekat anak, kalau terima berita-berita yang kita tak tahu sahih ataupun tidak, jangan cepat menyebarkan benda tu selagi tak ada fakta-fakta ataupun dalil-dalil yang boleh menyokong benda tu betul ataupun tidak. Okey, antara sebagai contoh lah benda yang tular, yang viral pada masa kini, yang benda yang tak sahih lah bagi saya, di aplikasi TikTok, di mana yang viral ni Ustazah Afifah. Dia ada mengeluarkan satu statement, satu kenyataan berkenaan dengan isu suami yang dayus. Dia bagi tahu suami dayus tu disebabkan lelaki tu benarkan isteri tu bersalin dan berurusan dengan doktor lelaki. Maksudnya doktor lelaki tu menyambut kelahiran anak dia. So sedangkan kalau dalam Islam dia dibolehkan, benda tu dibolehkan sebabnya darurat. Jadi hujah Ustazah Afifah tu memang tak kuat lah, memang banyak salah faham daripada luar. Jadi kita ni sebagai pendengar, sebagai penerima berita-berita daripada media sosial ni, kita kena cari hujah-hujah yang betul-betul yang menyokong benda yang kita terima tu. Okey. Jadi untuk pihak yang berkuasa pula, bagi pendapat saya, di mana pihak berkuasa boleh mengadakan kempen sama ada dari segi
dalam bentuk media sosial ataupun bercetak, menyebarkan dalam bentuk video ataupun satu kenyataan, kepada satu statement dalam melalui IG ataupun dalam televisyen, radio. Okey, selain itu pihak kuasa juga boleh untuk bagi kesedaran kepada masyarakat melalui pameran ataupun sebagainya lah, kempen kepada masyarakat. Dan selain itu pihak berkuasa ini dia berkuasa untuk menanganinya melalui kuasa undang-undang. Jadi itu sahaja daripada saya, pendapat daripada saya. Baiklah. Baik Budi, bicara sanubari. Terima kasih saudari Syafiqah. Hadirin hadirat yang cukup dekat di hati saya. Kita telah pun dengar dua bentuk jalan penyelesaian yang diperkatakan oleh saudari Naziha dan Syafiqah. Jadinya tidak mungkin ataupun tidak mustahil jalan penyelesaian kepada penyebaran berita palsu ini hanya diselesaikan oleh dua bentuk cara ini. Mungkin selepas ini kita akan dengar lagi hujah lain ataupun cara lain bagi menyelesaikan isu yang sedang kita perkatakan. Baiklah saudari Auni yang begitu tidak sabar untuk ditanya. Saya ingin bertanya, apakah ada cara ataupun jalan penyelesaian lain bagi menangani isu penyebaran berita palsu ini? Silakan saudari. Okay, terima kasih untuk saudari moderator di atas soalannya. Okey, semestinya sudah pastinya kita hidup berdasarkan negara yang berdemokrasi. Jadi pasti ada undang-undang yang ditetapkan untuk apa-apa sahaja permasalahan yang berlaku. Okay, jadi pertamanya, pada dasarnya setiap orang Islam itu mempunyai keistimewaan tersendiri dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Maka tak mustahil kalau jasad seorang mukmin sejati itu kekal seperti sedia kala walaupun sudah bertahun dikuburkan. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengendakinya, maka perkara terbabit boleh berlaku. Insan itu mungkin insan terpilih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kedua, apa kaitannya dengan undang-undang terhadap kepada berita palsu ni? Jika ia palsu, berita itu akan disiasat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Cyber Security Malaysia dan Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM melalui kaedah terperinci yang mungkin membabitkan kaedah komputer forensik dan lain-lain. Selepas bukti dapat dikumpul, barulah pihak pendakwa ini boleh membuat dakwaan terhadap suspek di mahkamah mengikut undang-undang berkenaan. Namun, ada beberapa cabaran yang mungkin dihadapi oleh mereka. Sekiranya, berita palsu yang diwujudkan itu melalui akaun media sosial palsu ataupun akaun tanpa nama. Maksudnya, mereka melakukan penyamaran untuk melakukan berita palsu ni lah. Jadi walaupun mungkin proses siasatan ini akan mengambil masa yang agak lama jika hal ini berlaku, tapi pihak pendakwa itu mesti betul-betul yakin ataupun benar-benar yakin dan pasti bukti yang dibawa itu adalah betul-betul sahih. Jadi tanpa bukti yang kukuh, kes memalsu ini dan menyebarkan berita palsu ini tidak akan dapat diputuskan oleh mahkamah itu sendiri. Penyebaran berita palsu ini juga dikategorikan sebagai kes jenayah mengikut Akta Berita Palsu 2018. Namun, akta berkenaan sudah dimansuhkan kerana ia dianggap menghalang kebebasan media dan kebebasan bersuara yang diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi banyak pihak termasuk Institut Akbar Malaysia MPI tidak bersetuju sebenarnya dengan akta yang menyekat hak media untuk berkongsi berita bersama masyarakat bagi menangani penyebaran berita palsu. Jadi apa hukuman yang setimpal? Sekiranya masih wujud lagi berita palsu, suspek yang menyebarkan berita palsu ini boleh didakwa mengikut akta lain seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Hasutan 1948. Walaupun Akta 1948 ini dikritik oleh pihak tertentu dan Pakatan Harapan berjanji untuk memusuhkannya dalam manifesto Pilihan Raya Umum PRU lalu. Jadi setakat ini Akta 1948 ini masih kekal sebagai akta yang sah dan relevan. Kebiasaannya, jika berita palsu ini disebarkan melalui internet, suspek akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan jalur lebar ataupun internet untuk menyebarkan berita tidak benar ataupun menyebarkan berita yang boleh membahayakan
keselamatan negara terutamanya. Jadi Akta 1998 ini membenarkan kerajaan menyekat berita yang dianggap menimbulkan keraguan kepada masyarakat. Tetapi pada 2016, Badan Peguam Malaysia menyatakan menimbulkan keraguan ataupun kekeliruan ini adalah tidak membahayakan dan suspek tidak boleh dituduh mengikut Seksyen 233 atau berkenaan. Jadi ada timbulnya persoalan macam mana cara untuk kita menguji tahap keraguan ataupun kekeliruan terbabit. Jadi siapa yang akan mengesahkan bahawa berita-berita palsu ni tidak seperti yang disangka? Apakah berita berkenaan tidak akan memudaratkan? Okay, jadi setakat ni undang-undang yang di atas saya sebutkan tadi adalah masih relevan dan digunakan di negara kita lah. Jadi secara umum usaha Malaysia menyekat berita palsu sangat diala-alukan, tetapi secara praktikal agak sukar untuk kita mengawal media sosial yang menjadi medium penyebaran berita terpantas. Seperti yang kita sedia maklum, pada zaman sekarang tidak mengira peringkat umur, kita menggunakan media sosial. Apa-apa sahaja berita yang kita lihat di post ataupun di kongsi di Facebook, di Instagram, di TikTok sebagainya, sangat-sangat mudah untuk viral ataupun tersebar ke mana-mana. Jadi secara praktikal mungkin akan sedikit susahlah untuk kita mencegahnya. Tambahan pula negara kita ni tak ada undang-undang khusus untuk menyaring ataupun menyekat penggunaan internet. Maka kebebasan ini sebenarnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab lah, dan mereka patut dikenakan hukuman setimpal mengikut undang-undang yang sedia ada. Jadi pada pandangan saya sendiri, perlu ada akta yang boleh menyekat penyebaran berita palsu, kerana sedikit sebanyak ia boleh menggugat keharmonian negara yang patut disayangi semua rakyat, tidak kira di mana saja mereka berada. Ataupun sedikit pesanan untuk para pengguna media sosial kan, kita boleh cuba untuk melakukan self censorship. Maksudnya kita perlu tapis diri kita ni untuk baca ataupun sangat-sangat mudah percaya pada berita yang dikongsikan. Kita perlu mengkaji satu berita itu, adakah berita tersebut betul-betul sahih ataupun cerita yang telah lama-lama tapi kembali dikongsikan. Jadi kita boleh gunakanlah nasihat-nasihat seperti yang moderator pertama kita kongsikan, moderator kedua kita kongsikan. Jadi kita boleh ambil poin-poin mereka dan kita boleh gunakan untuk menyekat ataupun menghalang penyebaran berita palsu ini. Jadi itu sahaja, sekian daripada saya. Semoga menjawab soalan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Auni di atas ucapan yang dilontarkan yang penuh semangat dan jelas serta menjawab pada soalan itu tadi. Okey, baiklah, setiap pihak haruslah memainkan peranan penting dalam memastikan usaha menangani isu penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat ini. Jadi sebentar tadi kita sudah jelas apa yang dimaksudkan dengan cara ataupun jalan kepada penyelesaian isu inilah. Sebelum saya melabuhkan tirai forum kita pada hari ini, tuntasnya dapat saya simpulkan di sini, penularan berita palsu di negara ini merupakan satu isu yang tiada penghujungnya. Namun begitu ianya dapat diatasi sekiranya semua pihak bersatu dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan penuh amanah. Ciri-ciri berita palsu serta punca dan kesan penularannya perlu diberikan perhatian yang sangat serius oleh semua peringkat dalam masyarakat, sama ada kerajaan, badan pelaksana, pendakwah, golongan intelektual, pihak media maupun masyarakat umum. Kaedah penyelesaian masalah yang berasaskan kepada dua tunggal utama, iaitu dari segi pendidikan dan undang-undang, perlu sentiasa ditambah baik seiring ataupun seimbang dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin hari semakin maju dan mudahlah untuk kita peroleh, bagi memastikan indikator asas penyebaran berita palsu, iaitu kesedaran kepada moral dan sistem sosial dapat dipelihara dengan baik. Dikala petang angin berdesir, sejuk rasanya bayu lautan. Rakyat berguna bagaikan pasir, walaupun sebutir jadikan intan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.